Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Aiman bin Abdul Halim. Nombor kad matrik D2019-2091741. Hari ini saya akan memberi ceramah mengenai tajuk gaya hidup sihat ataupun bagaimana untuk menjalani gaya hidup yang sihat. Setiap individu sentiasa inginkan badan yang sihat dan terhindar daripada penyakit hingga ke hari tua. Semua akan setuju jika diberitahu caranya adalah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kerana apabila diri sendiri atau ahli keluarga jatuh sakit, pasti ia melibatkan tekanan emosi dan juga keuangan. Namun begitu, tidak semua tahu cara dan mahu mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kesannya, mereka mengidap penyakit kronik dan menjadi gemuk seperti obesiti yang boleh membawa kepada kematian. Berdasarkan WHO, menjalani gaya hidup yang sihat bermakna kita melakukan amalan-amalan tertentu seperti menjaga pemakanan dan bersenam dalam mengurangkan risiko penyakit dan kematian. Tidak semua penyakit dapat dielakkan, tetapi penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi dan obesiti boleh dielakkan dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Malaysia merupakan negara yang mempunyai kadar kegemukan atau obesiti yang tertinggi di Asia dan bilangan kes penyakit tidak berjangkit juga meningkat dari tahun ke tahun. Oleh itu, adalah penting bagi semua individu untuk mengetahui apakah kepentingan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Mengamalkan aktiviti harian yang menyihatkan dapat menghindarkan diri kita daripada risiko penyakit dan kematian. Jadi, apakah kepentingan amalan yang sihat? Mengamalkan cara hidup yang sihat dapat menyumbang kepada kesihatan badan yang baik adalah penting dalam mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit kronik. Apabila kita berusaha mengelakkan penyakit kronik seperti kencing manis atau darah tinggi, ia membantu mengurangkan risiko kita mendapat penyakit yang boleh membawa maut seperti serangan jantung, strok dan kanser. Dari tahun 2006 hingga ke 2015, bilangan pesakit kencing manis di Malaysia meningkat sebanyak 6% dan bilangan pesakit darah tinggi kekal tinggi pada 30%. Lebih menakutkan, 50% daripada mereka tidak sedar bahawa mereka menghidapi penyakit tersebut. Ia adalah kesan daripada menjalani kehidupan harian tanpa mengambil berat akan kesan sesuatu amalan kepada kesihatan. Antara amalan-amalan yang tidak baik dalam kesihatan adalah tidak menjaga nutrisi pemakanan harian, tidak aktif dan tidak bersenam. Obesiti, tekanan mental yang tidak dapat dikawal dan juga tabiat buruk seperti merokok dan alkohol juga merupakan amalan yang tidak sihat. Dr. Hidayatul Raziah yang merupakan ketua editor di The Malaysian Medical Gazette juga menulis dalam artikelnya bahawa kita perlu menangani dua risiko utama penyakit tidak berjangkit iaitu pemakanan tidak sihat dan kurang bersenam. Langkah pertama adalah mengakui penyakit tidak berjangkit ini merupakan satu masalah yang besar. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Dr. Hidayatul Raziah. Dengan adanya kesihatan yang baik, ia dapat mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit kronik seperti kencing manis dan darah tinggi, sekaligus mengurangkan hidup terbeban akibat komplikasi penyakit tersebut yang boleh menyebabkan masalah sosial, ekonomi dan emosi. Jadi, bagaimanakah caranya untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat? Yang pertama adalah mengamalkan diet yang sihat dan seimbang. Untuk mendapatkan badan yang sihat, kita tidak dapat lari daripada menjaga pemakanan supaya ianya seimbang dan menyihatkan badan. Melalui panduan pinggan sihat Malaysia yang memberi gambaran mudah bagaimana kita nak membahagikan kumpulan makanan harian pada pembahagian pinggan kepada suku-suku separuh.
suku nasi atau apa sahaja jenis karbohidrat seperti mi, bihun atau kuitiau. Suku lauk yang berasaskan ikan, ayam atau daging. Separuh adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Amalan diet yang sihat adalah dengan mengurangkan pengambilan makanan dan minuman yang tinggi kandungan gulanya. Jenis makanan segera seperti biskut, roti putih, biji rin sarapan, donat dan kek juga harus dielakkan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan makanan daripada rantaian restoran makanan segera yang menyediakan burger, pizza dan ayam goreng. Seterusnya adalah menjaga berat badan. Seperti amalan pemakanan yang sihat, kita tidak dapat lari daripada isu obesiti dalam mendapatkan kesihatan yang baik. Jika berat badan anda dalam kategori gemuk atau obesiti, anda dalam bahaya. Anda harus fokus kepada usaha mengurangkan berat badan. Ini kerana kiraan BMI pada tahap obesiti meningkatkan pelbagai risiko penyakit seperti kencing manis, serangan jantung, strok, kanser dan lain-lain. Langkah-langkah untuk mengawal BMI atau berat badan harus dilakukan dengan berterusan dan bukannya hangat-hangat tahi ayam. Ia boleh dilakukan dengan menjaga kualiti kalori makanan, mengurangkan gula, berpuasa dan bersenam secukupnya. Seterusnya adalah dengan melakukan senaman. Terdapat banyak kebaikan apabila kita bersenam. Ia dapat meningkatkan reaksi badan kepada hormon insulin, menguatkan otot dan jantung, meningkatkan metabolisme, mengawal tekanan darah dan juga bantu mengawal tekanan emosi. Semua kesan tersebut menyumbang kepada kesihatan yang lebih baik. Reaksi badan pada insulin yang baik mengurangkan risiko kita untuk mendapat kencing manis. Jantung yang sihat mengurangkan risiko serangan jantung. Otot yang sihat juga menjamin fleksibiliti badan yang baik dan mengurangkan risiko jatuh dalam kalangan warga emas. Kawalan tekanan darah dan emosi juga menyumbang kepada kesihatan badan yang lebih baik. Senaman boleh dilakukan dengan banyak cara. Ideanya adalah untuk meningkatkan kadar nadi lebih daripada nadi normal kita. Antaranya adalah dengan berjalan, berjoging, berbasikal dan juga berenang. Bersenam di rumah dengan teknik getaran senaman atau high intensity interval training juga adalah teknik yang berkesan dan menjimatkan masa. Selain itu, menetapkan target untuk 10,000 langkah juga adalah cadangan yang baik untuk diamalkan. Cara yang seterusnya adalah mengamalkan tidur yang cukup. Tidur yang mencukupi pada waktu malam adalah penting. Tidur dalam jadual yang sama setiap hari juga mengelakkan kitaran tidur kita daripada terganggu. Tidur yang mencukupi adalah sekitar 7 hingga 8 jam untuk golongan dewasa. Tidur yang tidak mencukupi menunjukkan peningkatan risiko untuk mendapat penyakit kencing manis, darah tinggi, serangan jantung dan strok. Kitaran tidur yang tidak baik juga mengganggu imbangan hormon dalam badan dan boleh menyumbang kepada kegemukan atau obesiti. Seterusnya adalah mengawal tekanan perasaan. Penjagaan emosi dan mengelakkan tekanan adalah penting dalam menjaga kesihatan. Ini kerana kajian menunjukkan tekanan emosi dikaitkan dengan pelbagai kesan negatif. Antaranya adalah mengganggu sistem pertahanan badan, meningkatkan risiko jangkitan kuman dan penyakit kronik. Tekanan emosi juga menyumbang kepada penyakit mental dan kebolehan badan untuk pulih daripada sebarang penyakit. Oleh itu, sentiasa cuba amalkan senaman, dapatkan tidur yang cukup, berkongsi masalah dengan keluarga dan dekatkan diri dengan Tuhan. Jika terdapat sebarang tanda kemurungan, segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan tip-tip daripada mereka. Seterusnya merupakan langkah yang paling penting, iaitu berhentilah merokok. Seperti yang kita ketahui, merokok menyumbang kepada pelbagai jenis penyakit yang membawa kepada kematian. Namun begitu, ramai lagi perokok tegar
yang sanggup menggadaikan wang ringgit untuk dibakar menjadi asap. Kajian terbaru juga menunjukkan merokok bukan sahaja memberi kesan kepada perokok, malah kepada orang-orang yang berada berdekatan dengannya. Ini adalah amat bahaya untuk kepada warga emas dan juga kanak-kanak serta bayi. Oleh itu, dalam menjalani gaya hidup yang sihat, merokok adalah perkara yang paling wajib ditinggalkan oleh seseorang. Seterusnya adalah pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kita tidak tahu jika kita tidak dapatkan pemeriksaan. Hampir 50% rakyat Malaysia yang menghidapi penyakit kecil manis atau darah tinggi tidak tahu bahawa mereka menghidapinya kerana mereka tidak mendapatkan rawatan atau mengamalkan gaya hidup yang sihat. Akhirnya, mereka datang ke hospital dengan kesan komplikasi penyakit tersebut seperti serangan jantung dan strok. Strok dan serangan jantung biasanya akan datang dengan tiba-tiba. Ianya juga memberikan kesan kecacatan kepada pesakit jika ia tidak membunuh. Apabila dimasukkan ke hospital, barulah pesakit tahu bahawa mereka sebenarnya mempunyai masalah darah, dalam gula dan tekanan darah yang tidak terkawal. Oleh itu, jika anda berumur 40 tahun ke atas, sentiasa dapatkan saringan kesihatan secara berkala, sekurang-kurangnya setahun sekali. Malaysia mempunyai rangkaian kesihatan yang menyeluruh dan perkhidmatan kesihatan adalah sangat murah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan bayaran bermula daripada RM1 hingga ke RM5, kita boleh dapatkan perkhidmatan kesihatan yang bernilai ratusan hingga ribuan ringgit. Seterusnya, mengamalkan intermittent fasting ataupun berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan dan berpuasa sunat tidak seharusnya dilakukan hanya setahun sekali. Ini kerana berpuasa menunjukkan pelbagai kebaikan kepada kesihatan badan. Berpuasa dapat meningkatkan rekreasi insulin dalam badan, mengelakkan penyakit kronik dan kanser serta membantu mengurangkan berat badan. Ia boleh dilakukan dengan berhenti daripada makan buat beberapa jam dan makan semula dalam tempoh yang ditetapkan. Sebagai contoh, jika kita berpuasa Ramadan, berhenti makan sebelum waktu subuh dan berbuka pada waktu maghrib memberi tempoh puasa hampir 12 jam. Ada lagi banyak kaedah intermittent fasting yang lain seperti kaedah 16:8 ataupun berpuasa selang-seli. Mengamalkan puasa setiap minggu seperti puasa sunat hari Isnin dan Khamis juga membantu kita mendapatkan banyak faedah daripada berpuasa. Seterusnya adalah menyertai komuniti atau kumpulan yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dalam setiap perkara yang dilakukan dalam hidup, jika dilakukan berseorangan, dikhawatiri kita akan cepat berputus asa. Oleh itu, cuba dapatkan sokongan daripada sahabat atau keluarga dan ajak mereka untuk turut serta mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sertai komuniti yang sihat yang sentiasa menjalankan aktiviti riadah atau senaman di kawasan perumahan atau kampung anda. Komuniti untuk menguruskan berat badan dan bersenam juga terdapat dalam laman web dan media sosial seperti di Facebook, IG dan juga Twitter. Bukan sahaja cara di Facebook, dan anda akan jumpa kumpulan-kumpulan yang melakukan aktiviti yang bermanfaat ini. Selain itu, menggunakan aplikasi teknologi. Di era digital ini, manfaatkan aplikasi digital dan laman web untuk kebaikan dan kesihatan kita. Ada pelbagai aplikasi yang boleh anda muat turun dengan percuma. Dengan adanya aplikasi senaman, ia akan membantu untuk merekod jarak larian, jumlah kalori senaman dan memberikan motivasi untuk senaman. Aplikasi yang bantu kita mengira kalori makanan secara terperinci juga banyak pilihan untuk dimuat turun. Sebagai contoh, aplikasi Nike Training Club untuk senaman
latihan di rumah dan aplikasi MySejahtera untuk periksa gejala COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Tidak dilupakan laman web seperti Sihatology yang sentiasa memberikan maklumat dan info terkini untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat adalah penting bagi mengelakkan diri mendapat kecacatan atau kematian akibat penyakit kronik. Terdapat pelbagai langkah atau cara yang boleh dilakukan, tetapi ia seharusnya bermula dengan kesedaran kepada diri anda. Sentiasa berusaha menambah baik kesihatan dan berterusan mengamalkan pilihan-pilihan harian yang lebih baik. Semoga hidup anda lebih baik daripada hari semalam. Jangan lupa bersenam, stay safe, hindarilah COVID-19. Sekian, terima kasih.